How to make a person that I need. Step 1, 2, and 3. Ashima cahayaku, bersediakah mendampingiku meniti jalan ke surganya? Ra, dengar aku dulu. Cintaku selamanya cuma buat kamu, bukan buat orang lain. Cinta itu menjaga, tergesa-gesa itu nafsu belaka. Kamu nikahin dia. Asma, kantor kita di Beijing memerlukan kamu. Sebaiknya kamu segera berangkat ke sana. Welcome to Beijing! My name is Jungwon. Asma. Ashima. No, Asma. Kalau misalnya emang dia mau jadi jodoh kamu, kamu harus tetap ajar dia supaya dia jadi jodoh beneran, insya Allah. Agama kamu apa? Maaf, ateis. Kalau kamu membayangkan dunia akan lebih indah tanpa agama, kamu salah besar, cuman. Kamu kenapa, Ma? Ashima! Ra, aku janji, aku akan setia sama kamu. Ra. Dewa, kamu berhenti ngelakuin apapun untuk bikin aku balik lagi sama kamu. Kamu fokus aja sama istri dan anak kamu. Asmara, 你永远是我的 Ashima. Artinya apa? Akan saya kasih tahu kalau sudah waktunya. ngapain ngomongin soal jodoh sama si Asma? Kok tahu sih? Kamu nguping ya? Mungkin gimana, bisik-bisik kamu tuh kenceng banget, Dolby Stereo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan bedah filem yang bertajuk Assalamualaikum Beijing. Filem Assalamualaikum Beijing merupakan filem drama percintaan yang berbeza agama dan diterbitkan pada 30 Disember 2014. Pengarah filemnya ialah Guntur Sujanto. Sinopsis: Asmara sedang berasa turja, esok dia akan berkahwin. Malangnya kebahagiaan itu hancur serta-merta. Asmara mendapat tahu kekasihnya Dewa menjalinkan hubungan sulit dengan rakan sekerjanya bernama Anita, dan lebih-lebih lagi Anita telah mengandung. Asmara menerima tawaran kerja di Beijing, China. Dia mendapat peluang itu daripada Sekar dan Ridwan. Semasa di Beijing, Asmara bertemu dengan Zhong Wen, seorang lelaki yang kacak dan peramah. Zhong Wen memperkenalkan legenda cinta Ashima, seorang puteri cantik dari Yunani. Sejak pertemuan itu, Asmara dan Zhong Wen semakin kerap berkomunikasi. Kebaikan dan keprihatinan Zhong Wen juga membuatkan Asmara perlahan-lahan membuka hatinya semula. Di tengah keagaban Asma dengan Zhong Wen, datanglah Dewa dengan niat menyampaikan maksud dan harapannya kepada Asma. Akan tetapi, Asma sudah terlanjur kecewa dan tidak mahu lagi hidupnya diganggu oleh Dewa. Meskipun demikian, Asma yang rencananya akan diajak Zhong Wen untuk menyaksikan patung Ashima, tiba-tiba mendadak jatuh sakit dan memutuskan untuk kembali ke Jakarta untuk berubat. Asma mengidap APS yang berakibat strok fatal. Zhong Wen pun mendapat kabar bahawa Asma telah pulang ke Jakarta kerana alasan ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Kesunyian pun dirasakan Zhong Wen sambil mengenang dan mencari tahu kabar Asma lewat email. Dia belajar ilmu dan pada akhirnya mendapat hidayah dan memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Untuk nilai dan pengajaran filem ini mengisahkan tentang perjalanan hidup. Tidak semua kehidupan yang kita jalani lalu di atas. Belajar tentang banyak perkara, tentang cara bersyukur, menghargai dan bersabar kerana Allah tidak pernah tidur. Allah tahu betapa kuatnya umatnya menghadapi cabaran yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak akan memberikan cabaran yang terhad kepada kemampuan umatnya. Filem ini mengajarkan tentang kita kesetiaan, kesabaran dan perjuangan seorang untuk mendapatkan cinta walaupun terhalang oleh agama dan negara. Seperti Allah sebaik-baik perencana, maka yakinlah apapun itu pasti akan ada hikmahnya di balik rencananya. Seperti perasaan Zhong Wen terhadap Asmara yang begitu utuh. Filem ini juga menceritakan kehidupan seorang muslimah iaitu Asmara yang sabar dan berusaha dalam menghadapi berbagai cubaan dan rintangan hidup. Dalam masa yang sama, ia memberi motivasi kepada mereka yang sedang melawan penyakit agar tidak mudah putus asa. Cinta juga boleh membantu melawan penyakit. Bagi kelebihan dalam filem ini, lokasi syuting filem dilakukan di luar negara kerana langsung dari Beijing dengan memperlihatkan tembok besar China dan panorama khas Yunani. Lewat filem ini pula terungkap tidak sedikit penduduk Republik Rakyat Tiongkok adalah komunis atau etis. Semua kerana masih ada masjid dan umat beragama pun bebas beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Islam bukanlah agama yang asing. Islam adalah agama murni dalam pandangan penduduk Beijing.
Filem ini sesuai untuk mereka yang sedang bersedih dan memerlukan motivasi. Kekurangan sebagai filem Islam ada hal yang tidak konsisten dalam beberapa adegan, seperti tidak menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Banyak iktibar yang kita akan dapat melalui filem Assalamualaikum Beijing ini dan amat digalakkan untuk ditonton sebagai pengajaran dan sesuai untuk semua peringkat umur. Sekian, terima kasih.